Kita tengok pula bab 4 dalam konsep pembinaan negara bangsa. Okey, bukan 17 jam anak-anak. Betapa MC Plus tu satu center yang sangat pemurah. Memberi masa 19 jam untuk kamu. Sampai kamu rasa termuntah-muntah. Tadi ada satu student tanya, cikgu boleh tak saya study daripada form 4? Memang kami akan bagi daripada bab 1 sampai bab 10 form 4 dan bab 1 hingga bab 9 form 5. Bersedia saja, asah otak betul-betul. Buat hari tu jangan makan Maggi. Jangan minum Milo yang terdedah. Jangan mandi bogel. Kenapa Cikgu Rosakila sentuh macam tu? Mandi bogel boleh melumpuhkan daya ingatan. Tak percaya? Tanya Ustaz. Okey, bab 4 konsep pembinaan negara bangsa. Ada berapa ni bab 4 ni? 3. 3. Satu, Melayunin. Melayunin ada 5 perkara tau. Apa maksud Melayunin? Apa ciri-ciri Melayunin? Apa sebab British memperkenalkan Melayunin? Apa reaksi Melayunin? Reaksi menentang, reaksi menolak. Reaksi menentang dan reaksi menerima. Keempat, apakah cara penentangan? Ada 5 perkara. Perkara kedua, PTM. Bila Melayunin itu ditolak secara total oleh orang Melayu, maka British terpaksa menggantikan dengan pentadbiran baru dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. PTM kalau nak study ada berapa perkara? 3. Pertama, sebab kenapa British memperkenalkan PTM. Kenapa British kalah kepada orang Melayu ketika menolak Melayunin. Kenapa this is the pertama kali British terpaksa mengaku bahawa mereka terpaksa kalah dengan tuntutan orang Melayu yang menolak Melayunin dan ganti dengan PTM. Yang kedua, apa ciri-ciri MU? Okay, apa ciri-ciri MU? Yang ketiga, langkah untuk membentuk PTM. Apa ciri-ciri PTM? Dan ketiga, langkah membentuk PTM. Perkara ketiga, dalam bab 4 ni, kamu belajar tentang pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Tahun 1946, di Tanah Melayu ada Melayunin. What happened dekat Sarawak? Apa yang berlaku di Sarawak? Adakah Sarawak juga ada Melayunin? Adakah di Sarawak juga rakyat menentang? Ada. Apabila mereka tidak mahu menerima kerajaan British sebagai kerajaan mereka setelah waris terakhir keluarga Brooke iaitu Sir Baine Brooke mula meletak jawatan dan tidak lagi ingin berkuasa di Sarawak, ingin balik ke negara dia kerana dia dah tua dan uzur. Maka dia ingin menyerahkan pentadbiran kepada kerajaan British kerana desakan British. Okay? Walaupun dia telah berjanji kepada rakyat Sarawak bahawa dia akan menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada rakyat Sarawak. Tetapi janji itu terpaksa dimungkiri. Janji tersebut terpaksa dipejam mata untuk tak buat. Why? Kerana desakan British. Dan apa yang berlaku kepada masyarakat Sarawak ketika mereka menentang penyerahan Sarawak terhadap kerajaan British. That one, kamu belajar dekat chapter 4. Okay, chapter 5, continue Syahni. Terima kasih banyak-banyak Miss Rosa. Baik, geng. So, oh, nak screenshot pula. Allah, lupa. Sentiasa lupa nak screenshot. Silakan Miss Rosa. Okay, kamu boleh screenshot untuk ni. Bila kamu tengok sekarang bab by bab daripada bab 1 hingga bab 10 form 4, daripada bab 1 sampai bab 4 dah form 5, kamu rasa galau jiwa kan? Pening dah, alamak sempat tak sempat aku nak study ni. Tolak main game 12 jam. Satu hari dah 24 jam. Main game 12 jam, makan 3 jam, bersembang gila. PUBG saja, tidur lagi, tinggallah 1 jam untuk study. Hati-hati. Baik, geng. Terima kasih dah screenshot dengan Miss Rosa. Baik, so saya akan teruskan dengan bab yang keempat dan bab yang kelima. Ladies and gentlemen, bab 4, 5 pula ada. Maafkan saya, bab 5 dan 6. Dalam bab yang kelima, you guys akan belajar pasal kemerdekaan. Perkara yang pertama dalam bab 5 ni, korang belajar macam mana proses-proses ke arah kemerdekaan. Proses dia. Simple je, dia macam ni je. Merdekanya negara Malaysia ni ataupun negara kita, semua orang dah sedia maklum, dibagi oleh British. Jadinya British waktu dia nak bagi kita merdeka ni, dia letakkan syarat-syarat. Antara syaratnya, yang pertama, kena ada sistem pentadbiran sendiri. Yang kedua, kena ada perpaduan dalam kalangan rakyat. So jadinya bila nak adakan pentadbiran, kena ada perpaduan, diorang ni kena ada proses. Proses untuk kita belajar mentadbir negara namanya adalah sistem ahli. Iaitu nak belajar cara-cara mentadbir. Lepas tu pula, dah mentadbir, dah pandai, orang Melayu dah tahu dah, oh cara nak mentadbir negara ni, macam tu, apa semua. Jadinya sekarang ni kita nak bersatu padu. Bila nak bersatu padu, proses dia dikenali sebagai Pakatan Murni. Satu usaha perpaduan antara rakyat. Cumanya awak kena tahu satu benda. Pakatan Murni ni dia ada 2 level. Dia ada 2 peringkat.
Yang pertama, peringkat pra-perikatan. Pra-perikatan. Lagi sekali saya ulang, pra-perikatan. Pra maksudnya sebelum. Perikatan adalah satu parti. Maksudnya ada satu usaha perpaduan sebelum wujudnya parti perikatan. Clear? Itu antaranya. Lepas tu peringkat seterusnya, peringkat perikatan. Maksudnya ada lagi satu usaha selepas wujudnya parti perikatan. Nah, itu perkara yang kita belajar dalam bab 5, iaitu usaha-usaha untuk kemerdekaan. Lepas tu, bila British dah nampak rakyat tanah Melayu boleh mentadbir, rakyat tanah Melayu boleh rupanya bersatu padu, time itulah British nak bagi kita merdeka. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. So, kita belajar pula pasal kemerdekaan negara pada perkara yang ketiga, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini nama negara kita waktu mula-mula merdeka dulu. Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okay, cumanya kat sini, apa yang kita belajar? Yang pertama, sebelum nak merdeka, abang kakak dihormati sekalian, tak kisahlah, bukan merdeka aja. Setiap segala benda, even awak nak kahwin ke, even awak nak buat apa-apa sekalipun, perkara paling penting dalam sesuatu perkara, kena ada undang-undang. Kena ada undang-undang. So, kita ni negara yang baru. Nak kena buat undang-undang. That's why kerajaan British ditubuhkan satu Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Tugasnya adalah untuk ubah undang-undang. Ubah undang lebih kurang lah macam tu. So dekat sini kita belajar. Dan yang kedua, bila kita dah merdeka, kita nak belajar ataupun kita nak tengok mengenai perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Student ni ni Sir Syahira, Miss Rosa, student ni bila diorang dengar je perjanjian, diorang jadi macam aduh, asyik perjanjian. Daripada form 1 sampai form 5 belajar perjanjian. Relax sudahlah, dek. Kan, perjanjian. Student cakap apa? Alah, Sir, tu banyak perjanjian. Perjanjian kami dengan Tuhan pun kami tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Maafkan saya, sambung balik. Semua macam sentap. Maafkan saya, kadang-kadang kita tersentap sikit. Simple je. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu adalah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri negara. Saya bagi contoh satu. Ciri-ciri negara, satu contoh. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Settle. Bab 5. Masuk bab yang ke-6. Lepas tu kita dah merdeka. Lepas tu dan kita dah develop negara kita. Tanah Melayu nak bergabung dengan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Waktu tu kita menubuhkan Malaysia. And ladies and gentlemen, 5 perkara yang kita belajar dekat sini. Yang pertama, cadangan. Which is kat sini kita ada tokoh-tokoh. Siapakah yang mencadang penubuhan Malaysia? Dan yang kedua, kita nak tengok faktor. Sebab apa diorang ni nak tubuhkan Malaysia? Adalah sebab dia antaranya komunis kan? Okay, itu antaranya. Lepas tu yang ketiga, setuju ke rakyat-rakyat ni nak tubuhkan Malaysia? Setuju ke orang Tanah Melayu, orang Sabah, orang Sarawak ni nak join Malaysia? So dekat sini lah kita akan belajar pasal reaksi. Jangan semua kata setuju Tak. Dalam dunia ni kita mesti akan ada dua pendapat yang berbeza. Tak kisahlah apa sekalipun. Macam contoh, Lisa Blackpink. Ada orang kata suka dia, ada orang tak suka dia. Itu normal. Semua macam. Syahira pun dah macam ni dah. Contoh. Okay, normal benda tu. So dekat sini ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi ada syarat-syarat dia macam mana. Okay, baik. Nanti kita akan cerita detail. Dan seterusnya, perkara yang keempat dan yang kelima, kita belajar pasal langkah-langkah penubuhan. Apa yang kerajaan buat nak atasi orang-orang yang tak setuju mengenai Malaysia ni. Ini ada kat sini. Dan last sekali, perkara yang kelima, perjanjian sama macam ni. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu lebih kurang sama macam ciri-ciri Malaysia. Nak detail? Nanti seminar kita cerita. Okay, saya pass kepada my CFO, saya Syairan. Terima kasih, Syami. Puan Rosa, Syami, masa kita tak berapa nak banyak ni. Okay. Jadi apa yang saya nak sentuh ni sebelum Puan Rosa pula teruskan. Okey, untuk bab 7 dan juga bab 8. Bab 7 ramai orang yang tak suka, bab 8 pun ramai orang yang tak suka. Saya tak faham pasal apa.
kalau soalan-soalan keluar daripada sini, ini antara sub-sub topik utama yang kamu kena tahu dan kena fahamkan. Soalan bab 7 senang, sistem pemerintahan Malaysia. Dia cerita pasal macam mana Malaysia ni berfungsi. Macam kalau kamu belajar pasal enjin, apa fungsi karburetor, apa fungsi injap, apa fungsi exhaust, samalah. Malaysia merupakan satu negara. Jadi macam mana kita ni bergerak, sistem kita. Itu je. Antaranya kita belajar pasal perlembagaan kita, peranan agung, kita belajar pasal apa? Kita belajar juga pasal sistem pemerintahan, ada eksekutif, legislatif, lepas tu ada judiciary, apa itu, apa peranan dia. Dan juga kita tengok pasal sistem pilihan raya. Pilihan raya yang senang dan menarik. Kalau keluar soalan esei, kalau saya mesti jawab pilihan raya. Dan juga kemudiannya pasal lambang-lambang negara, soalan yang for the past few years ni, Puan Rosa, Syami, sangat lama, betul? Suka sangat tanya pasal lambang-lambang dan tak susah pun, jatah negara, bendera, lepas tu lagu. That's it. Manakala untuk bab 8. Bab 8, kita akan bincangkan secara detail untuk kita punya seminar nanti. Di mana kalau kamu tengok, kita ada pasal rancangan pembangunan. Senang je. Benda majoriti yang kita belajar dekat dalam bab 8, semuanya berkaitan majoriti sebab utama dia disebabkan oleh rusuhan kaum pada 13 Mei tahun 1969. Jadi ada kaitan dengan ekonomi dan juga masalah sosial negara kita yang baru saja merdeka. Dan ramai orang tak tahu yang rukun negara hanya wujud selepas peristiwa 13 Mei. Ramai orang yang tak tahu rukun negara tahun 1970. Ramai yang ingat, kita merdeka je, kita dah ada dah rukun negara. No. Dan juga turut bincangkan apa itu rancangan pembangunan ekonomi, rancangan pelangka 5 tahun dan juga dasar ekonomi baru serta dasar-dasar ekonomi kerajaan kita yang lain yang bertujuan untuk membantu rakyat, untuk pastikan rakyat kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan bersatu padu. Itu sahaja untuk bab 7 dan bab 8. Dipersilakan Puan Rosa. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Okey, student, kita kejar masa sebab kamu nak masuk kelas lain kan. Wahai anak-anakku sekalian, bab 9 bab wajib yang tiap-tiap tahun ulang ni, bab wajib cikgu ulang. Okey, so dalam bab 9 ni kenapa dia jadi bab wajib? Sebab bab yang kamu kena tahu bahawa Malaysia di peringkat antarabangsa. Bagaimana Malaysia harus menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Apakah faktor-faktor, apakah dasar-dasar, bagaimana kebentuk hubungan diplomatik itu bertitik tolak. Okey, berpunca dari sebab apa? Pertama, dalam bab 9 kamu belajar tentang konflik dunia. Konflik dunia ni ada 4 perkara yang kamu, dia kalau keluar dia rangkum 4-4 ni, tetapi dia tak pilih setiap dia tak keluar 4-4 terus. Tetapi bila kamu study, kamu kena rangkum 4-4 ni. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, blok dan perang dingin. Okey, untuk perang study tentang apa sebab berlakunya perang, peristiwa perang dan kesan perang. Blok, kamu kena tahu tentang ada 2 pembahagian blok. Blok timur, blok barat. Blok timur komunis, blok barat kapitalis. 2 blok ni adalah 2 fahaman politik yang sangat-sangat bertentangan. Okey, persaingan antara 2 blok ini menyebabkan wujudnya perang dingin. Perang yang tidak berlakunya konflik bersenjata, tetapi perang antara 2 fahaman politik yang mencetuskan kepada penubuhan negara-negara komunis dan negara-negara kapitalis di dunia sekarang. Okey. Kemudian dalam bab 9 juga kamu belajar tentang dasar luar Malaysia. Bagaimana Malaysia mula menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Apakah faktor-faktor? Apakah asas-asas ketika kita menjalinkan hubungan luar itu? Faktor sejarah, faktor geografi, faktor politik, faktor demografi. Okey, ada 5 faktor yang kita ambil ketika kita nak menjalinkan hubungan dengan negara luar. Dan dasar luar Malaysia ini telah terbahagi kepada 3 tahap. Mengikut pemerintahan 4 orang Perdana Menteri yang awal. Okay? Ketika pemerintahan Tuanku Abdul Rahman, kita mengambil dasar luar Malaysia iaitu pro-barat anti-komunis. Bermaksud kita berkawan dengan seluruh negara kapitalis. Kita berkawan dengan seluruh negara blok barat dan kita putuskan hubungan dengan negara blok
komunis atau blok timur. Tahap kedua, kita mula mengamalkan dasar berkecuali di bawah pemerintahan Tun Hussein On dan Tun Razak. Okey, di mana kita mengamalkan dasar berkecuali. Kita berbaik-baik dengan seluruh negara di dunia apabila kita tidak lagi bergantung harap kepada negara-negara barat dari segi sistem pertahanan. Malah ketika itu kita mengambil dasar berkecuali apabila kita mula menyertai ASEAN dan ASEAN mengisytiharkan kita berada dalam ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Neutrality bermaksud kita mengambil dasar berkecuali, menolak semua fahaman politik tetapi menjalinkan hubungan dengan seluruh negara di dunia. Dan tahap ketiga di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir meneruskan dasar berkecuali, tetapi Tun Dr. Mahathir seperti yang kamu tahu antara salah seorang Perdana Menteri yang mempunyai dasar pandangan luar yang sangat-sangat very smart untuk memajukan Malaysia, di mana dia mengamalkan dasar berkecuali tetapi memilih negara-negara yang memberi kepentingan ekonomi yang hebat kepada Malaysia dalam memajukan ekonomi. Okey. Dan seterusnya kamu belajar tentang hubungan Malaysia di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau. Di peringkat antarabangsa ada 5 pertubuhan yang kita join, iaitu PBB, Commonwealth, NAM, negara-negara selatan dan OIC. Dan ada 3 pertubuhan serantau yang kita join, iaitu ASA, Mapindo dan ASEAN. ASA dan Mapindo no more relevant, so no need to study very hard. Tengok kepada ASEAN, sebab ASEAN masih sehingga sekarang. Dan last kali kamu belajar tentang cabaran Malaysia di peringkat antarabangsa sekarang. Apakah cabaran yang kita rasa very sukar untuk kita tunaikan, seperti globalisasi, ICT, MSc, K ekonomi dan K masyarakat. So cikgu dengan 2 orang cikgu lagi ni telah menghuraikan the contents of 19 chapter sejarah tinggal SPM kepada kamu. Cikgu harap bila kamu nampak dan seluruh konteks ini, kamu akan rasa aku kena bersedia. Aku kena join MCP. Aku kena dengar setiap satu supaya aku faham apakah ada perkara yang ada dalam setiap bab. Supaya aku tahu di manakah skop soalan bermula. Supaya aku tahu di manakah objektif, struktur dan esei yang aku tidak tahu sebelum ini, yang aku ketinggalan kerana tak pergi sekolah, yang aku ketinggalan ketika cikgu bersalin, dan aku ketinggalan terutama ketika sifat pemalas antarabangsa aku menyerang. So, join MCP untuk seminar. 3 orang ni, 3 orang gorgeous ni akan bentangkan kepada kamu secara detail 19 bab dalam 19 jam. Okey? Saya Sharon, ada nak tambah? Itu sahaja. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Okay, bye-bye semua. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi join. Okay, thank you so much. Yes. Jauh di mata dekat ada di yang hati nak macam screenshot biasa. tu, Kami sayang kamu semua jauh di mata dekat di hati. Okey, kami sayang semua Plusion, sebab tu kami akan muntahkan segala, memberi segalanya melebihi jangkauan kamu. Okey, tunggu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kat sikit sebab dia orang nak tengok tu. Dia orang nak tengok screenshot. Screenshot. Itu kita cakap. Okay. So, pada siapa yang nak screenshot, sila screenshot cepat. Saya bagi Termasuk masa saya Syairan. 1, 2. Okey, sekali lagi. Okey, dah dapat belum? Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Miss Rosa dia nak screenshot yang Miss Rosa. Okey, screenshot. 1, 2, 3. Okey, now go to Syami pula Alright. Cepat screenshot Dia nak screenshot saya kena ada gambar sekali saya. Saya tak benarkan. Dia tak boleh. Tak dapat. Uish. Okey dah, bye-bye semua. Assalamualaikum. Boleh screenshot tiga-tiga ke? Boleh ke tiga-tiga masuk dalam gambar? Boleh Entahlah. Tak tahulah pula. Troopers boleh buat. Troopers tak buat pun. Alah. Troopers kan tang kita je tak nak buat. Troopers. Aduh, come on Troopers. Troopers, say anything Troopers. Troopers, tang kita je tak nak buat. Aduh. Ini tidak nak adil juga ambil gambar tiga-tiga kan. Come on lah. Aduh, Troopers. Okey, tak apalah. Mungkin dia tengah busy tu. Okey, bye-bye.